إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baca. Dan surga dihadirkan di dalam hati ketika berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Haula wala quwwata illa billah. Qala mu'allif qarasallahu sirrah. Dan saygionya dihadirkan di dalam hati pada ketika berzikir hu tu mana huwa dia. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Akan semata-mata wujudullah ta'ala yang mutlak. Mana wujud? Yang mutlak. Lawan dia muqayyad. Segala makhluk ni wujud dia ialah muqayyad. Apa makna muqayyad? Ditambat. Tertambat, terikat. Dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Ada kita dengan Tuhan. Hidup mati kita dengan Allah Ta'ala. Rezeki kita semua dengan dia belaka. Kul kullum min indillah. Katakan ya Muhammad SAW, semua itu daripada Allah Ta'ala. Itu dipanggil muqayyad. Adapun yang wujud mutlak, tunggal. Itulah Allah Ta'ala saja. Apa makna mutlak? Makna wujud yang terlepas daripada segala ikatan. Ya, keberadaan Allah Ta'ala dia tidak terikat kepada sesiapa pun. Sebab apa? Sebab wujud Allah ialah wujud yang mutlak. Wujud mutlak makna wujud yang hakiki. Apa makna wujud yang hakiki? Makna wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Ya. Sebab apa dikatakan wujud yang hakiki? Sebab dua sifat ni ada kat dia. Kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Maka macam mana dia nak berhajat kepada orang? Sebab dia sendiri sedia ada. Yang asalnya tiada baru dia berhajat untuk keluar daripada halaman ketiadaan kepada maujud. Maka berhajat kepada pencipta. Adapun Allah Ta'ala tidak, kewujudan dia sedia ada. Dan kewujudan pula tidak menerima ketiadaan. Maka yang bersifat sedemikian tunggal ialah Allah Ta'ala saja. Ya, dia kata la maujud illallah. Tiada maujud yang sebenar melainkan Allah Ta'ala. Wujud yang lain, wujud yang majaz, sandar saja. Sebab dia berkait dan terikat dengan kuasa besar Allah Ta'ala. Jadi pada ketika dia berzikir hu mana dia makna huwallahu ta'ala, dia saja. Wujud yang mutlak seolah-olah ia melihat dengan mata hatinya akan Allah Ta'ala yang tiada baginya warna, tiada baginya tempat, tiada baginya jisim, tiada baginya misal pada suatu yang baru ini. Mana Allah Ta'ala itu laisa bijirmin walal arad. Dia bukan jisim, jisim ni zat yang baru. Dia bertempat, dia bermasa. Ya, dikait. Kita ni diikat dengan rungkuman masa dan tempat. Ya, di mana dan bagaimana. Tuhan tak boleh tanya, Tuhan macam mana? Dia di mana? Dia bila? Tak boleh. Itu bukan lapas-lapas yang sesuai dengan makhluk saja. Adapun Allah Ta'ala, lapas tu tak perlu kat dia. Ya, tidak boleh disoal begitu. Sebab itu bukan sifatnya. Ya, kalau sifat di mana, bagaimana, itu sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Dia dengan cara dia yang wajibal wujud. Adapun makhluk, cara kita yang mumkinal wujud. Berlainan. Dan sahaja dihadirkan dalam hati pada ketika berzikir lahu illahu. Ini mainan tarekat Syatariah. Syatariah dia main begini. Cara dia. Cara mengobati penyakit-penyakit rohani menggunakan azkar, segala zikir-zikir, berbagai-bagai cara. Menggunakan obat, tapi obat lain-lain.
Doktor ni dia pakai ubat ni, doktor ni pakai ubat ni untuk mengubat satu penyakit. Mana-mana pun insya Allah. Sebab Nabi kata likul lida'in dawa, patadawa, tiap-tiap penyakit ada obat, maka hendaklah kamu berobat. Nabi kata zahir, cara ubat zahir. Ya, doktor dia pakai ubat ni, ada ubat ni, insya-Allah dengan izin Tuhan dia baik. Maka sufi juga begitu. Penyakit dalam dia masing-masing ada. Tarekat ni cara ni, tarekat ni cara ni. Kesimpulan semua tu berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya iaitulah tiada yang maujud hanya Allah Taala. Yakni dinafikan segala yang lain daripada Taala pada batin hatimu itu dan diisbatkan semata-mata wujudullah Taala. Mana wujud yang hakiki. Dia kata tiada yang maujud. Apa makna maujud sini? Maujud ala sabilil istiqlal, tu maksud dia. Maujud di atas jalan terasing. Apa makna terasing? Dia tidak terikat dengan sesiapa. Maka wujud ini tunggal milik Allah Ta'ala. Adapun maujud kita ni maujud yang tidak terasing, dipanggil muqayyad, ya, digantungkan dengan lain, diikat dengan Allah Ta'ala. Maka wujud macam ni tak dipandang oleh sufiyah. Ini bukan jalan pengenalan sebenar. Pengenalan sebenar memandang wujud yang hakiki. Yang keempat dipanggil nafsul mutmainnah. Ni awal duduk dalam maqamul arifin. Bila masuk oleh mutmainnah, maka dia masuk line arifin billah, orang yang mula-mula mengenali Allah Taala sungguh. Dia masuk dalam wali kecil. Maka perjalanan itu ma'allah, yakni beserta dengan Allah Taala. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa Allah Taala tu ma'akum, serta kamu. Ainama kuntum, di mana saja kamu berada. Soalan dia hal antum ma'allah aismakum. Adakah kamu serta Allah Taala? Itu masalah dia. Tuhan berserta kita. Ya, berserta dengan mana apa? Kita dalam takluk genggaman kuasa dia. Itu makna serta itu. Kita dengan Tuhan tidak bercerai, tidak bersekutu. Kita tak boleh bersekutu, ittihad, sebab tak boleh hakikat lain-lain. Kita makhluk, Allah Ta'ala khaliq. Ya, tak boleh bersatu. Kami bercerai pun tidak. Apa makna tidak bercerai sini? Makna kita terikat. Maksudnya. Ya, kewujudan kita dalam ilmu Tuhan, kewujudan kudrat iradat Tuhan bertakluk pada semua perbuatan kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Jalan, duduk, berdiri, bercakap, mendengar, melihat, itu semua af'al. Ya, af'al kita maknanya. Maka semua tu dalam genggaman kuasa Tuhan. Tidak boleh berjalan melainkan dengan dia. Ya, itu makna kata la haula wala quwata illa billah. Maka pergi duduk makam tu. Kalau dia duduk tempat tu betul-betul, keadaan hati dia sentiasa begitu, maka dia akan dibukakan pembukaan yang lebih hebat daripada itu. Ya, gedung-gedung syurga Tuhan akan bukakan. Gedung makrifat. Itu disebut dalam hadis la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Allah Ta'ala. Dipanggil jannatul muajjalah. Bagi kita ada dua syurga. Bukan dua Tuhan. Ada ceramah dua Tuhan. Itu Tuhan terang ada kafir. Kafir musyrik panggil. Pensyarah tu. Entah macam mana kepala ni. Jadi syurga di akhirat tu maklum. Syurga di dunia ni apa? Ialah pembukaan batin hati seorang masuk dalam makrifat yang khassah. Itu yang disebut tadi. Inna lillahi jannatun la fiha hurun wala laban wala asad walakin yatajallallahu wa huwa qulubul arifin. Ada bagi Allah Ta'ala syurga, tapi dalam dia tak ada mahligai, tidak ada anak bidadari, tidak ada makanan pakai sedap. Ya, tapi yang ada satu je, ialah pembukaan hati seorang tadi. Bila masuk dalam pembukaan makrifat yang sebenar, itu dipanggil orang tu dah masuk jannatul muajjalah. Bila masuk dalam syurga, syurga tidak ada kerisauan, tidak ada kegundalahan, tidak ada keserabutan, dia tenang. Sebab tu hati arif billah dia tenang. Dalil ayat Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Ketahui dah awliya kekasih Allah ni tak ada khazan, duka cita tak ada. Ya, duka cita serabut dia dah tenang. Sebab apa? Dia dah dapat kunci dia. Kunci maqamul uns, maqam berjinak dengan Allah Ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkan dengan mengingati Allah, menghadapkan diri dengan Allah, muraqabah, musyahadah ke Tuhan, itu tatma'innul qulub, ya, penenang jiwa yang sebenarnya. Bukan penenang jiwa makan ikan bakar, lepas tu duit kopak dia pening. Makan sedap kalau kopak 300 lari bajet.
Dan dapat dunia bukan menambat. Sebenarnya tambatan ketenangan ialah dengan dia. Itu nas Quran sendiri. Ya, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tuan dah buka tu kunci dia. Siapa nak ketenangan jiwa tu kunci dia. Kalau dia cari lain dia takkan jumpa. Sampai kiamat pun dia tak jumpa. Sebab tu bila orang sebut pada kita saya ni pening lah, tension lah, boring. Punca dia apa? Sulah punca dia. Insiraful qalbi anillah. Terpalingnya hati daripada Allah Ta'ala. Hadap hati ke Tuhan, selesai masalah. Lepas tu zikir ni rukun yang paling kuat. Yang keempat, nafsul mutmainnah namanya. Maka perjalanan dia ma'allah. Mana hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Dan alam ni dipanggil hakikatul Muhammadiyah. Itu dipanggil istilah. Pada ulama sufi dia nama-namakan. Ya, itu istilah dia orang. Duduk makam ni, mutmainnah mana dia duduk makam hakikatul Muhammadiyah namanya. Iaitu apa? Maksud dia ibarat daripada zat Allah Ta'ala. Dan sifatnya pada martabat ta'yinul awal, iaitu dinamakan martabat wahdah. Ini semua istilah-istilah dia lah. Martabat wahdah, ketunggalan. Tempat di mana dalam sir. Nak syampan dia punya lataib yang ketiga. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir. Di sir tu tempat terbuka banyak. Ya, cuma kita tak tanam di sana. Tanah dapat 50 ekar tapi tak diusahakan. Dibiar ke semak samun naik. Dia dah naik makam sir, dia tembak tu terbuka. Ya, terbuka antara dia dengan Allah Ta'ala, mana makrifat yang sebenar tu. Dan hal itu tetap hati dia. Hati dia sudah tamkin. Itu sebab nama dia mutmainnah. Mana hati yang telah tetap dengan Allah Ta'ala. Ya, dia sihat ke, dia sakit ke, dia senang ke susah, tidak mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan. Ya, ada orang dia kuat ibadat sebab ketika senang diuji sikit yang kesusahan dia dah mengelibau. Ada orang ketika dia susah dia kuat ibadat, bila dia senang dia hanyut. Dua-dua ni tak boleh pakai. Dua-dua ni tak boleh pakai. Ya, dia nak pakai dia tenang tetap. Ya, Tuhan uji dia dengan ibadat. Kau boleh buat ibadat ketika senang ya Tuhan. Nanti aku uji kau. Dia bagi sakit bam nak tengok boleh buat tak? Kalau boleh buat alhamdulillah. Atau ketika sakit dia banyak merayu Tuhan. Atau uji yang senang pula dia lambat nak tengok aja. Jangan lambat dia hanyut. Orang yang mutmainnah dia tetap apa keadaan pun dia tetap di dengan Allah Ta'ala, takkan berubah. Kedudukan muraqabah dengan Tuhan, musyahadah dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan hal dia ialah tetap hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Dan wirid dia setengah daripada beberapa rahsia syariat, iaitu batin bagi ilmu syariat, iaitulah dia panggil ma'rifat ilmu hakikat. Ya. Seperti al-jud, itu sifat dia, murah hati. Ya, orang sifat dia ni dia murah hati tuan, sebab dia meniru sifat Allah Ta'ala. Ya. Dia kan cabut sifat Tuhan pakai tak? Meniru. Al-jud, sifat pemurah hati, sebab dia memandang manusia dengan rahmat. Dan tawakul, kuat hati dia bersandar hanya kepada Allah. Pada diri dia pun dia tak bersandar, sebab dia tahu sebenar dia saja. Dan halim, lemah lembut, tidak lekas marah, itu sifat akhlak baiklah. Dan ibadah, kuat beribadat, syukur dia, redha dengan qada Allah Ta'ala. Ya. Apa saja Tuhan bagi dia pandang daripada dia saja. Dan sabar atas kena ujian, bala dan sebagainya. Semua pakaian-pakaian orang yang telah duduk dalam nafsul mutmainnah, mana nafsu yang telah tetap tenang. Dan berperangai dengan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut ia akan segala perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, af'al dia punya aqwal dan perbuatan mana af'al Nabi. Dan adalah makam ni makam tamkin dia panggil. Itu mana mutmainnah tamkin, tetap. Yang ni tetap. Dan makam ainul yakin. Dia dah masuk ainul yakin. Mana makam ainul yakin? Mula-mula ilmu yakin. Itu makam syariat. Dia mengenal Tuhan dengan ilmu zahir. Kemudian dia pergi naik ke atas ni, ni. Dia main dalam. Dalam dia dah sedar lazat dengan Tuhan. Dia tamkin, berlazat dengan Allah Ta'ala. Dia panggil ainul yakin. Dan makam iman yang kamil. Peringkat ni dah dapat iman kamil. Dia ada kamil, mukammal pada akan datang. Inilah maknanya hebatnya, seninya, ya, rahsia hakikat insan yang ada pada kita. Ya, dia boleh terbuka macam-macam. Ya, kalau kita tak gilap, rugilah. Benda dah ada kat kita, kan? Atau tak letak pada makhluk haiwan tak ada ni. Itu hakikat insan di kita. Yang mana dia boleh menangkap segala pembukaan-pembukaan dengan syarat satu je, dia bersih. Pertama, bersih daripada syirik dan kufur. Yang kedua, bersih dari qasad, jangan berpaling kepada makhluk. Dan bersih ketiga, dia mengosongkan batin hati dia sentiasa menghadap hadrat Allah Ta'ala. Dia akan dapat ni benda-benda ni.
Dan sebahagiannya bagi orang yang telah sampai pada makam martabat ini, mutmainnah ni, dia membanyakkan zikrullah. Apa zikir dia? Hakun, hak, hakun, hak, ataupun dibubur lapas nida, ya hak, hakun, ya hak, ya. Di mana hak siapa nama Allah Taala? Sengaja nama Allah Taala ialah al-haq. Sama ada dengan huruf nida. Apa huruf nida? Ya, dibubur ya, ya hak, hakun, ya hak, atau tiada, hak, hak. Tapi sikit semua ni kena ada mursyid dan dia bawa sendiri. Ya. Sebab pil dalam ni kena ada doktor pakar disukat. Ya. Dan kita ambil sendiri je kan, dia dos lebih kan, dia pening balik kan. Ya, dia kena tengok. Sebab tu penting ada murabbi, ada mursyid. Dia suruh kita dengan nur, dia tengok keadaan kita tu. Nafsu mana kita duduk, keadaan kita. Ada letakkan ubat. Kan? Ni ubat kuat. Makan separuh doktor kata. Dia bedah 3 biji. Lepas tu kata sengit. Lama-lama tak betul kan. Dia bukan tak betul sebab zikir. Sebab dia tak boleh menanggung lagi tu. Dia tak boleh menanggung kedudukan rohani dia tu. Batu talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan mursyid yang memimpin menjadi kemestian kalau nak sampai jalan. Ya, dan itulah disuruh. Walau kana min akabiril ulama, walaupun dia terbesar daripada ulama. Sebab ilmu ni dipanggil ilmu mukasyafah. Dia dan tarikat Naqsyabandiyah Khalidah bila nak masuk suluk kan dia ada lapas masuk. Wahai tuan hamba, hamba datang daripada lautan jahil. Sedangkan dia ni segi zahir master PhD bahagian syariah. Tapi bila masuk dia kata kami datang daripada lautan jahil. Jahil apa tu? Jahil dari sudut hakikat. Ilmu mukasyafah dia belum terbuka lagi. Itu maksud dia. Kan dia kata wah dia ni taraf ni tak akan mengaku jahil lah. Memanglah kita hakikat jahil. Yang berilmu sebenarnya lah dia. Tapi maksud nak ceritakan pembukaan dalam surah ialah pembukaan mukasyafah. Ni semua makam-makam ni pembukaan mukasyafah. Ada ilmu yang kita dapat ni cara apa? Tadris, belajar, madrasah. Dan sebahagiannya bagi seorang yang telah sampai pada makam martabat ini itu membanyakkan zikir hakun, hak. Dan yang kelima nafsur radiyah. Itu kita kenal ni kenal dia bentuk apa? Pendedahan bau. Belum kenal di segi azwaq. Dikenal segi rasa lain pula tuan. Itu perjalanan dia fillah. Ya, perjalanan dia fillah. Di dalam memandang Allah Taala aja. Lenyap yang lain tu. Dan alam dia panggil alamil lahud pada istilah dia. Dia panggil alamil zat. Apa maksud dia? Ini ibarat daripada martabat ahadiyah. Tadi martabat wahdah, ni martabat ahadiyah nama dia. Semata-mata syuhud akan dapat Allah Ta'ala dengan tiada iktibar sifat dan tiada asma' dan tiada af'al. Maknanya fokus dia tadi terus kepada zat yang laisa kamitslihi syai' tanpa menyuruh kepada pandangan sifat, af'al dan asma'. Itu maksudnya. Sab dia terus situ je. Ya. Dan tempat dia panggil sirrus sir. Ya. Sir bagi batin hati. Semua nama dalam tu ni. Hal dia apa? Kelakuan dia fana daripada diri. Dia telah berlazat memandang kebesaran dan keagungan tu Tuhan. Rasa yang kuat telah memadamkan pandangan pada makhluk. Bagaimana bila matahari terbit, maka hilanglah cahaya mata, cahaya bulan dan cahaya bintang. Kalau dia tak terbit cahaya makrifat lagi, masih nampak lagi. Basyariah tu ada lagi. Ya. Selagi bintang berkelip menandakan matahari belum terbit. Bila bintang dia berkelip lagi makna matahari belum terbit. Begitulah. Selagi pandangan kita pada makhluk nampak besar lagi, itu pandangan maknanya matahari makrifat belum terselah dalam batin hati dia. Kalau terselah dia pam dia habis. Hilang, tiada nampak. Dalam luar macam biasa je. Kalau nak kenal para aulia ni payah. Ukuran dia bukan luar, ukuran dia dah dalam. Ya. Lagi tinggi dalaman dia dengan Tuhan, lagi tinggi martabat dia. Dan dewan ni pula lagi tinggi martabat, lagi ditutup. Dia tak minat orang tahu. Dia tutup dan
Maka semata-mata ia syuhud akan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya serupa dengan sesuatu tak serupa. Laisa kami syai' itu kita punya dasar kena jaga. Sebab dalam ilmu tauhid khas ni, ilmu tauhid am dia kena mantap. Ya, jaga betul-betul. Jangan dia masuk dia tersilap kacau. Satu baharu tak ada serupa langsung. Dan makam ini dipanggil la maujuda illallah. Tiada maujud sebenar melainkan Allah Ta'ala saja. Ya. Wujud yang lain seperti wujud bayang-bayang saja. Wujud bayang-bayang nampak? Nampak. Boleh tengok? Boleh. Tapi orang tak kira. Orang tak kira. Mana tu? Bayang saya ada tiga. Dia orang kata kau ni gila bayang. Ada tak bayang? Ada. Nampak tak nampak? Tapi orang tak kira. Sebab pun tak kira wujud bayang-bayang. Sebab bayang-bayang wujud yang dipanggil muqayyad. Dia berkait. Ditambah dengan empunya bayang. Ya. Tuan dia bergerak, bayang tu bergerak lah. Kalau tuan dia bergerak, bayang tak bergerak, bayang bergerak, tuan tak bergerak. Tu seminggu lagi kot. Jadi maknanya, bayang ni membayangi. Yang membayangi itulah kita pandang. Ya, bayang tak pandang. Tapi bila dia tak pandang bayang, bila nampak tuan bayang. Kita tengok dalam tepi nako nampak tu orang capu punya bayang. Tiba kat pintu, buka pintu. Mamat rupanya kan, Kasim rupanya. Bila nampak Mamat ke Kasim punya bayang pandang tak? Tak nampak tuan. Faham ni? Itu hati farak boleh. Bila tajalli makrifat ke tuan ni, lenyap makhluk. Dia tak pandang. Tapi selagi nampak makhluk, mana tajalli tu belum berlaku lagi. Pentajalian, pendedahan, mukasyafah antara dia dengan Tuhan tu belum berlaku lagi. Mukasyafah ruhaniyah. Yang dapat dari apa? Hakikat insan tu. Latifatul rabbaniyah, an-nuraniyah yang telah dihuraikan. Ya. Ni diri kita tuan-tuan ni. Ya. Yang kita bincang ni semua diri kita. Boleh dapat semua ni. Sebab tu kalau kita tak usahakan, rugi besar. Sekali orang kutip hasil, wah banyak. Rugi kita. Apa kita tak buat? Tapak kita ada. Ya. Tapak kita ada dalam tu. Sebab pemata hakikat kita ni digerakkan sebagai pemata bilaurin. Pemata yang sangat mahal harga dia. Ya, capa gilap dia lagi. Berharga lah. Boleh dijual dengan harga yang mahal. Tapi masalah dia tak gilap. Itu masalah dia. Dibiarkan kotor berlumpur, ya. Dan nafsur radiyah, tiada baginya wirid, kerana wirid itu tiada ada ia melainkan serta dengan iktibar sifat. Dan makam ini gugur segala iktibar sifat asma dan af'al. Ya. Dia tak pandang iktibar, dia terus kepada zat saja. Bersalahan martabat yang dahulu daripada martabat ya. Ini maka baqi kekal dia dengan dirinya. Masih nampak dia lagi. Dan bersalahan pula martabat ini, iaitu martabat yang baqi dengan Allah Ta'ala. Dipanggil baqa' billah. Ya, hati dia kekal dengan Allah Ta'ala. Senafas pun tak putuskan. Sebab tu Syekh Umar Al-Farqi dalam Nurul Nafis katakan, lauha tarat li fi siwaki iradatun qadaitu biridati. Kalau aku terlupa Tuhan sesaat, dia aku hukum aku dengan murtad. Murtad apa tu? Murtad makam. Dia bukan murtad etikad. Etikad tak batal. Sah iman dia lagi. Makam kedudukan. Dia duduk pada makam farqus sani, dia turun makam farqul awal balik. Itu maksud dia. Dan adalah sifat orang di dalam martabat nafsur radiyah tu, iaitu zuhud. Zuhud pada mana? Zuhud pada dunia. Kurang makan, kurang tu apa? Tak, dia lagi atas tu. Zuhud dia fima siwallah. Barang selain daripada Ta'ala tidak ada dalam batin hati dia. Dia telah kosongkan. Ya. Itu dia kata, farrik galbak minal aghyar. Kosongkan batin hati kamu dari memandang-mandang kepada makhluk. Baula yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Tuan penuhkan batin kamu dengan ma'rifat dan kelayakan. Boleh terima benda ni. Cuma buat kerja je lah. Aku tak buat kerja. Dia tak buat kerja, apa jadi dia? Dia dikerjakan. Kita kata buat kerja, orang lain kerjakan kita. Siapa kerjakan kita? Nafsu kerjakan kita. Syaitan kerjakan kita. Kan? Kita kena buat kerja. Buat kerja apa? Perang. Jihad dengan nafsu. Kan? Yang ni benci akan segala barang yang lain daripada Ta'ala. Apa anda benci sini? Benci bukan mana bergaduh tak ni. Benci yang mana tidak ada minat hati dia. Tu maksud dia. Ya? Hati dia tak tertawan. Tu mana benci sini. Sebab benci untuk pasal, tak boleh kita benci orang, haram pun kan. Bergaduh orang, suruh. Benci ni makna tidak ada minat. Minat dia, suka dia, sedap dia, syauk dia dengan Allah Ta'ala. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Dengan aku naklah kamu gembira, wahai Daud. Ya.
Tu Allah Taala kitabkan pada Nabi Daud SAW. Wa bi zikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah kamu berasa nikmat lazat sungguh. Ya, ini kita kalau tanya kita pun malu nak jawab. Kan? Kita semayang zikir dengan makan sedap. Kita nak jawab betul kat mulut. Ni nak jawab kan bohong pula. Kan? Bila kita makan seluar dalam rasa. Bila semayang kat takbir dah belayau kan. Jadi kita nak jawab pun malu kan. Bagi dia orang tak. Kelazatan dengan Tuhan tu dah tamkin dalam batin hati dia. Dan ikhlas bagi Allah Ta'ala. Ni semua ikhlas peringkat atas tuan-tuan. Ikhlas dengan mana apa? Khalas, suci, bersih, kosong. Batin hati dia melainkan dengan Tuhan. Dan war'un dan warak. Sama-sama makna tu. Dia warak zahir, ada warak yang batin. Warak zahir, ada warak wajib. Ya, warak wajib apa? Meninggalkan maharim. Kita tinggalkan benda haram, tak tengok benda haram, tak dengar benda yang Tuhan tegak. Itu warak yang wajib, semua orang kena pakai. Ya, ini warak yang sunat atas lagi. Bahawa tidak ada dalam batin dia. Ma fi qalbi ghairullah. Dan lalai daripada barang yang lain Allah Ta'ala tak ada. Itu semua sifat-sifat dia. Ya. Dan redha ia dengan tiap-tiap barang yang jatuh sekalian perbuatan dalam suatu dengan tiada iktirat. Zahir dan batin dia tak ada iktirat, tak ada bangkangan. Dia kenapa Tuhan jadi gini? Kenapa tak ada kenapa? Dia diam. Sebab tanda dia apa? Dia tidak betul kenal, asyik memandang af'al Tuhan. Man arafallah kalla lisanu. Siapa kenal betul Tuhan, kelu lidah dia. Apa makna kelu lidah? No comment. Ya. Tuhan af'al Tuhan dia perhati. Dan tiada menolak ia akan barang yang tiada disukai oleh nafsunya. Ya, segala benda yang nafsu suka dia tak tolak. Sengaja dia, dia blok nafsu dia. Kerana redha ia akan sekalian perbuatan Allah SWT. Serta karam ia di dalam syuhudil jamalillahi mutlakan. Allahumma ja'alna. Di karam tuan-tuan ni. Karam apa karam? Tenggelam habis. Perahu tu dah karam. Habis dah layau dia nampak. Tu belum karam. Di karam layau pun tak nampak tuan. Tenggelam habis. Itu panggil karam. Ya, istighraq, tenggelam. Batin hati dia tenggelam bersama apa? Memandang syuhud jamal, keelokan, ya, kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala, segi sifat dia makna. Bukan cantik macam kita ni, ya. Jamalullah. Di dalam perjalanan sufi dipecahkan dua tuan. Satu jamal, satu jalal. Jalal macam sifat qahar, kekerasan. Tuan hentak bala bam, rabak habis tuan. Dia gegau sikit, dah gempa bumi, bumbung gumam tak nampak, tenggelam. Dia henjut sikit, dasar laut datang air naik ke atas, tsunami, berpuluh ribu mati tuan. Itu ditajalikan jalal dia panggil, kekerasan dia. Kalau jamal, dibuka pintu makrifat dengan kita. Dia berlembut dengan kita, beri rezeki, beri macam-macam kan. Itu dipanggil jamal. Ya, dia mentajalikan kelembutan atau dia mentajalikan akan kekerasan dia. Itu maknanya dikaram syuhud akan jamal Allah Ta'ala mutlakan, secara mutlak maknanya. Tu Tuan Guru Haji Abdul Wahid almarhum dan angkat martabat dia. Dia kata orang zikir ni ada dua tuan-tuan kata. Ada kala dia menangis, ada kala dia senyum dah kata. Dekat dalam zikir dia senyum. Bila senyum dia tajalli sifat jamal. Dia nampak kelembutan Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Wah, masya-Allah. Dia syau rindu dengan Tuhan. Itu dia main. Ada pun yang takut kadang dia menangis, takut Tuhan tak ampun, tak apa kan. Dia dua cara tu. Mana-mana pun tak apalah. Jadi dia ada rangkaian, ada link. Alaqah hati dia dengan Allah Ta'ala. Rasa tu penting. Dia jangan langsung tak ada rasa. Tuhan tak jalikan jamal pun dia senyap, jalal pun senyap, dia tak faham. Sebab apa? Dah tak ada rasa apa. Orang cubit tak rasa. Ya, orang tori pun tak rasa. Sebab sudah lumpuh. Jangan kita punya makrifat Tuhan, bagi dia rasa dengan makhluk. Balik-balik makhluk. Itu terhijab. Allah. Dan tiada mendatang akan dia oleh hal in daripada menjunjung bagi manusia. Menunjuk silap tu. Daripada menunjuk bagi manusia akan jalan kebajikan, itu sifat dia, memimpin orang. Dan memberi ia akan nasihat akan manusia. Dan menyuruh ia dengan berbuat kebajikan. Menegak ia daripada berbuat kejahatan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sifat dia. Dan tiada mendengar oleh perkataan itu melainkan memberi manfaat ia dengan dia. Sebab perkataan wali-wali yang kadang sepatah dua dia cakap gitu kan, kita ingat sampai mati. Sebab dia keluar betul-betul daripada batin hati yang bersih. Ya, sepatah dua dia cakap tu kita ingat sampai ke mati. Kadang kita ni cakap 2 jam apa tak masuk. Sebab apa yang cakap pun tak bersihat. Kan? Itu masalah dia. Dia kalau cakap orang sihat tu cakap 3 patah sak masuk.
Satu hari Syekh Abdul tengok. Kita pula terbalik dekat ya. Tu kaedah dia begitu tuan. Allah. Dan tiada mendengar oleh seorang akan perkataan itu melainkan memberi manfaat ia dengan dia pada adalah hatinya masyghul dengan syuhud. Kalang-kalang sufi itu terjun membina satu perubahan hati dengan izin Allah sebab dia sendiri musyahadah dengan Tuhan. Ya. Dia bercakap tu hati dia sentiasa dengan Allah Taala. Sebab dia masuk cepat. Ya. Dia punya ghalabah tadi tu dia pergi pada sahwun, sadar balik. Tapi kesedaran yang sudah mempunyai nur. Dia sedar makhluk nampak, tapi makhluk tadi terikat. Keterikatan makhluk dengan Allah sentiasa dipandang. Mana tidak jadi ru'yatul khalq billah. Tadi ru'yatullah bila khalqin tu fana. Dia memandang terus ke Tuhan, lenyap makhluk tak ada. Bila dibakar makam lagi tinggi, dia pandang makhluk, tapi pandangan dia tu bukan pandangan kosong. Mana dia memandang keterikatan makhluk dengan Allah sentiasa. Ya, makhluk bergerak tu nampak, kipas bergerak dia rasa dekat Tuhan. Kereta berjalan dia rasa, dia berjalan dia rasa dekat Tuhan. Semua berjalan semua nampak. Nampak betul terang dalam batin hati dia, terasa betul keterangan makrifat itu. Ini dipanggil baqa' billah. Dan orang inilah yang layak sebenar-benar memimpin orang Arab ni. Sebab hati dia bakin ma Allah, kekal sentiasa dengan Tuhan. Baru dia punya pancaran dia kuat. Pada martabat ini membanyakkan zikir hayyun, hayy. Ya. Syekh Nazim punya hayy. Hayy. Orang tak dengar apa hayy. Kau dengar betul tu. Kau tak faham yang komen. Kata hayy. Apa zikir hayy? Bukan hayy lah. Hayyun. Hayyun tu lah sifat Tuhan. Hayyun tu isim. Bila isim dia tunjuk pada musamma. Ya, tu kaedah nahwu dia. Ismun, dia ni apa? Ya dulu alal musamma. Dia menunjuk pada zat. Zat tu panggil musamma. Hayyun, dia tunjuk pada zat. Zat yang benar apa? Bersifat dengan hayat. Hayyun mana zatun muttasif bil hayat. Mana zat yang bersifat dengan hayat, itu dia panggil hayyun. Itu maksud dia. Supaya tak nak hidup kembali hati kita. Yang lalai menjadi jaga. Ya, yang lambat menjadi cepat, yang tidur jadi bangun, atau kita zikir hayyun. Allah hayyun, kan? Itu zikir. Tembak, minta Allah hidupkan rohani kita. Supaya hilang fana dia tadi dan hasil baginya dengan Tuhan bersifat dengan al-hayyul ladzi la yamut. Allah Taala yang hidup, alladzi yang la yamut, yang tidak mati, ya. Maka supaya hati dia sentiasa kekal, tidak mati menghadap Allah Taala, ya. Hati ya. Ni orang boleh berkata, habis dah berfikir nak kerja apa? Kerja luar. Itu jangan bincang, itu tajuk syariat. Ni dalam. Ya, kita nak bina dalam. Dalam ni, mana pun dia bekerjalah. Ke darat, ke laut, itu kerja luar, tak ada apa. Ini dalam. Lepas tu makam para awliya dia tinggi. Jasad dia bersama makhluk, tapi dalam tak ada. Dalam dengan kekasih dia. Wallahu ta'ala. Ini nak bina tuan. Ya, untuk awliya punya jalan. Luar nampak bekerja, tapi dalam dengan Tuhan. Kita pula terbalik. Luar nampak ibadat semayang, tapi hati dengan makhluk. Dia semayang, dia mengayau. Rata dia lawak. Dia jadi guru pelawat. Rata dia melawat. Satu dunia dia pergi melawat. Wah. Zahir nampak macam ahli ibadat tengah semayang, tapi hati mengayau. Aulia illa ta'ala dalam ibadat, dalam kerja biasa dia pun hati dia dengan dia. Hati dia mak Allah. Itu dia makam kain bain. Itulah pakaian para rasul-rasul, nabi-nabi, para aulia. Ya, jasad dia memimpin makhluk, tapi rohani dia dengan kekasihnya. Baru dia kuat. Ya. Dan ketahui ini bahawasanya satu lagi. Setengah daripada asma, setengah daripada nama-nama Ta'ala mengikut bagi setengah isim hayyun. Iaitu apa? Al-Wahhab, Al-Fattah. Hayy hidup. Bila zat bersifat dengan hidup, bermakna macam-macam nama, dia ada sifat lain dia ada. Kan? Al-Wahhab yang maha pemberi, Al-Fattah yang maha membuka, Al-Wahid yang maha ketunggalan, As-Samad ya, tempat tumpuan segala-galanya. As-Samad. Sebab tu As-Samad dia merupakan qalbun suratul Ikhlas. Allahus Samad tu hati surah Ikhlas. Kalau kita baca surah Ikhlas, qul huwallah, tiba lapas Allahus Samad, hebat. Kejadian yang sangat hebat. Yang mempunyai kelebihan dia begitu hebat. Maka